أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan izin Dia, dengan rahmat Dia, Allah himpunkan kita pada malam ini. Dan hari ini kita bersambung muka surat 20 surat 27. Siapa nak? Ada kot nanti dalam tu. Nak ambil sekarang? Siapa yang nak? Okay. Dalam tu ada peti rahsia. Ada buku. Yang dulu kita beli sama-sama sekali. Tapi dulu semua yang kita beli semua kita dah settle, dah bayar. Kami dah beli bersama. Tengok tajuk dia, tajuk yang sama. Muka surat 27. Hari ini kita masuk muka surat 27. Selama ni daripada muka surat 1 sampai 26 adalah mukadimah. Mukadimah tu pun kalau kita tahu pun orang kata akidah kita pun dah solid. Kalau kita boleh faham 1 sampai 26 tu pun dah cukup bagus. Muka surat 27 sampai ke bawah ni dia nak cakap masalah dia kupas apa yang dia cakap masalah akidah. Hari ini bab yang pertama, pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nampak tak? Muka surat 27. Datuk JKK tak main, masih lagi sibuk dengan proses dapat menantu dia. Kan? Tapi bisa dah sampai. Okey, apa nama? Datuk boleh sambung untuk JKK tak main. Pengertian akidah dah. Muka surat 27, bab yang pertama, pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan dibaca oleh Datuk Jamil. Definisi akidah. Ya. Akidah menurut bahasa Arab, etimologi berasal dari kata al-aqdu. Maksud dari sini, bila sebut al-aqidatu, dia daripada al-aqdu. Al-aqdu ialah macam ni. Dalam masalah kata aqd, maksud ikatan. Daripada al-aqdu, maksud kita angkat nikah. Kita akad dengan, tapi maksud di sini al-aqidah tu dia daripada al-aqdu, maksudnya ikatan. Okey? Maksudnya ikatan di antara hamba dengan Allah Taala. Orang yang ada akidah, dia ada ikatan, dia ada hubungan yang kuat di antara dia dengan Allah Taala. Ya, sambung. At-tawfiqu, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ya. Al-ihkamu. Al-ihkamu
Ya. yang Ya, artinya artinya mengukuhkan ataupun menetapkan, Ya. dan Ar-rabtu ar-rabtu bil bil quwwah. quwwah Ya. yang berarti mengikat dengan kuat. Al-aqidah dia main daripada perkataan mula-mula aqidah, lepas tu dia kata bila orang ada aqidah dia main tausiqu, maksud dia keyakinan akan mai. Orang yang ada akidah lepas tu disusuli dengan tausiqu. Tausiq menunjukkan keyakinan dia, kepercayaan dia memang dengan Allah. Apa jadi pun dia yakin Tuhan akan bagi rezeki kat aku. Yang dia bagi kat aku ni Tuhan, bukan siapa lagi. Faham tak? Menunjukkan cara dia cakap tu, cara dia cakap keyakinan dia main daripada akidah. Dan juga akidah tu juga akan menetapkan kukuh diri dia. Ihkam, kedudukan diri dia akan jadi kuat bila orang yang ada akidah. Last sekali apa akan hasil kepada orang yang ada akidah? Rabtu bil quwwah, menunjukkan satu hubungan, ikatan yang begitu kuat di antara dia dengan Allah, tidak akan longgar. Orang yang ada akidah semua ni ada kat dia. Tausiqu, ihkamu, lepas tu apa dia kata kat sini? Ar-rabtu bil quwwah. Faham tak? Dia mula-mula al-aqidah. Al-aqidah, ikatan. Ikatan apa? Ikatan kepercayaan, keyakinan dia dengan Tuhan. Bila kita sebut akidah, akidah apa? Akidah dia, akidah yang ada tausiq, maksud dia akidah yang ada keyakinan, keyakinan dia, kepercayaan dia. Lepas tu kedudukan dia akan jadi kuat. Kamu menunjukkan kedudukan dia dengan Allah begitu kuat. Last sekali ar-rabtu bil quwwati, hubungan dia begitu kuat dengan Allah Ta'ala, tak akan goncang. Faham tu? Itu menunjukkan, dia cakap masalah di sini dari segi bahasa Arab. Sambung Datuk. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Okey, dia dah masuk dah. Akidah, kita sebut akidah tadi, akidah kita kata dia kepercayaan tu yang ni semua. Tapi segi istilah dia, kalau betul-betul dia ada akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Dia kata pasti, teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Nampak tak? Sedikit pun dia tidak ada keraguan pun bagi orang yang meyakininya. Menunjukkan kalau dia ada akidah, dia tak boleh longgak-longgak. Contohnya bila kita kata hukum Tuhan kena buat, dia tak perlu kata saya rasa. Bila dia main rasa tu, dia main taradud. Dalam kita akan mengaji lepas ini, kan ajar orang yang ada ciri-ciri taradud, menunjukkan iman dia longgar. Tapi kalau orang yang ada akidah kukuh, hamai macam mana pun dia tak akan tumbang. Mula-mula kita kata pasal tu, kalau dia main macam Allah sendiri kata alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Mula-mula sekali kita buka Quran, Allah kata alif lam mim, ya alif lam maksudnya al-muradu min Allah Ta'ala. Alif lam mim maksud Allah SWT yang Maha mengetahui. Zalikal kitab menunjukkan zalikal kitab, zalika yang demikian ini kitab aku. Zalikal kitab la raiba fi. Jangan kamu jangan kita rasa taraddud, jangan kita rasa sesuatu dengan Quran ni boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, kan? Benda tu boleh merosakkan akidah kita. Rosak dah, akidah kita rosak. Tapi orang yang ada akidah, dia kata wallahi apa yang Tuhan buat Tuhan suruh buat, dia kata iman teguh dan pasti. Iman dia akan kata ya, mulut dia kata pasti aku kena buat. Yang tidak ada keraguan, jangan kita ada keraguan sedikit pun tentang tentang undang-undang Allah. Macam Allah Subhanahu Wa Taala kata tilka hududi, yang demikian itu adalah undang-undang aku. Tak boleh kita masuk campur. Bila mana Allah kata sebat, bila kita sebat, satu muka surat keluar. Sebab khabar satu muka surat, kesian dekat dia, kita memalukan dia. Cara kita cakap macam tu, kita cakap dekat siapa? Cakap ke Allah. Cara kita cakap tu, kita kata awak sebab pasal Tuhan suruh sebab, maka jawapan kita pun sebab. Tuhan kata orang berzina kena ada 4 saksi. Kalau hang seorang saja buat mai, hang cakap 3 tak ku sebab dengan hang sekali. Pasal tak cukup syarat, hang jangan buat mai. Tuhan kata 4, dan 4 ni pula kena syarat pula. Dia sendiri tengok dalam majlis itu, bukan dia tengok duk dakak saja dah. Duk dakak saya tak boleh, dia sendiri tengok betul-betul kemaksiatan berlaku. 4 ni baru dijatuhkan hukum. Nampak tak? Kalau sekiranya dia seorang, saya tengok, pergi balik, pergi bertobat. Jangan duk cerita ke orang.
Bila seorang tengok tak cukup saksi, maka bertobat kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita buka cerita tu. Kalau silat-silat kita yang buat cerita ke orang, kita kena sebab pasal tak cukup syarat lagi. Nampak tak? Kesemua ni nak ajak dekat kita ialah perma orang yang ada akidah, orang yang ada Tuhan, orang yang ada keyakinan, orang yang ada kukuh diri, orang yang ada kekuatan dengan Tuhan, ialah perma orang yang teguh dan pasti teguh dan pasti dengan agama dia, yang tidak ada keraguan. Sikit pun dia tidak ada keraguan. Bagi orang yang betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala. Sambung. Jadi akidah Islamiah adalah keimanan yang teguh, dan bersifat pasti kepada Allah. Maksudnya pasti ni pasti pada Allah. Allah kata pasti kena buat. Pasti kena buat. Kita pun kata pasti kena buat. Kita turut saja. Kita tak ada komen. Baik. Lepas tu dengan segala pelaksanaan kewajipan, bertauhid dan taat kepadanya. Maksud dengan segala pelaksanaan, betul tak? Dengan segala pelaksanaan yang Allah suruh laksanakan, buat saja. Allah kata, aku tak mau ada arak judi. Pasal Allah kata tu mula-mula sekali Musa kita cuba buat. Kalau kita tak boleh buang sekalipun, cuba kita macam kita nak minta kerajaan kita, kalau tak mampu nak mengharam arak judi pun tak apa, bekukan dulu lesen arak dan judi pun orang akan hormat. Betul tak? Bekukan dulu supaya yang ada sudah, tapi jangan dikeluarkan balik. Itu pun satu rahmat yang besar kalau boleh buat. Maka dengan segala pelaksanaan, Allah kata selagi mana arak dan judi ada, selagi itulah kerahmatan aku takkan turun. Maka kita mau rahmat Tuhan, kita tolak benda yang Allah suruh. Melaksanakan Allah kata kewajipan yang dia suruh. Bertauhid mengesahkan Allah Ta'ala. Ini bertauhid mengesahkan Tuhan yang satu, suruh kita macam tu. Ya. Bila sebut tauhid sini, di bawah dia kata orang yang ada tauhid ialah tauhid rububiyah. Nampak di bawah? Nampak tak di bawah tadi? Di bawah tu 16, tengok di bawah. Maksud tauhid, orang yang ada akidah Islamiah dia ada tauhid dia. Tauhid dia mesti 3. Yang pertama dia tauhid dan betul rububiyah dia. Apa maksud rububiyah dia? Maksud dia siapa yang menjadikan langit dan bumi? Dia kata Allah. Rububiyah ni boleh katakan semua agama ada. Tanya kat Hindu, siapa jadi? Itu Tuan Allah lah. Nampak tak? Dia pun ada tauhid rububiyah. Dia yakin yang menjadikan ni adalah Allah. Nama dia tauhid rububiyah. Uluhiyah adalah tauhid yang dia buat lillahi ta'ala. Aku main kuliah ni lillahi ta'ala. Aku pergi haji lillahi ta'ala. Aku semayang lillahi ta'ala. Yang manusia jadi lingkup kebanyakannya bukan tauhid rububiyah, uluhiyah. Yang kadang-kadang dibuat bukan kerana Allah. Nampak tak? Dia jadi syirik pasal dia minta sesuatu dekat Allah Ta'ala, sesuatu benda berlaku, dia pergi jumpa bomo lah, pergi jumpa yang tu yang ni lah, maka dia kebanyakan dia rosak tak mana? Dia rosak tan tauhid uluhiyah dia. You all understand? Nampak dia terlalu dia terlalu percaya. Katalah apa nak kata? Yalah dia pergi munajat dia kata tu guru mintalah tolong bagi dekat saya ni, saya nak pergi kerja ni. Kan minta kalau boleh saya nak pergi kerja ni, saya nak mohon temu duga ni, minta lah orang nak temu duga tu, tengok saya turun kenal kat saya, tolong buat sesuatu kat saya. Contoh kan, dia bergantung hidup dengan hamba Allah tu, bagi kuasa dekat dia, so dia esok ni minta kerja dapat. Maka tauhid uluhiyah dia lingkup dah. Kebanyakannya orang rosak tentang tauhid uluhiyah dia. Yang asma wa sifat ni, maksud asma sifat nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala, orang yang paling bijak sekali, orang yang paling pandai sekali, siapa dia? Orang yang paling pandai sekali, orang yang paling bijak sekali. Asma'ullah, nama-nama Allah dia pandai. Hukum hakam Allah, bila sebut Allah hakim, Allah adil, dia boleh cakap masalah adil. Kelebihan ni Allah bagi di zaman Nabi Allah Musa, yang nama dia Balram. Kita dengar ke Ustaz cerita? Kan? Bisa dengar tak? Zaman Nabi Musa, ada satu orang alim dalam surah dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177, ya Allah cerita tentang dia. Dalam surah dalam surah Al-A'raf daripada 175 sampai 177, Allah cerita dengan orang ni alim tentang asma'ullah, tentang nama-nama Allah ni. Dia pandai, dia cerdik sungguh-sungguh. Nama dia Balram. Balram ni alim sangat-sangat.
Maka dia ni bila mana dia alim, dia tahu mana tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah, minta dekat Allah. Bila Nabi Musa duduk kat situ, berdoa kat situ, doa tu mustajab. Maka dia pergi kat Balaram, dia kata, Balaram, dan nak minta sangat-sangat dekat hang ni, hang boleh tak? Kami nak bagi upah kat hang, minta tolong sangat-sangat, hang tolong buat benda ni. Hampir tempat tu kalau boleh tempat Nabi Musa bermunajat minta dekat Allah, hang pun minta. Hang minta Nabi Musa dengan pengikut dia jadi lingkup di Jahannam. Boleh hang buat tak? Balaram kata, mana boleh, dia Nabi Allah. Mana boleh pun macam tu, dia Nabi Allah. Aku tak boleh. Dia pujuk dekat Balaram. Last sekali, mula-mula Balaram tak boleh. Last sekali, boleh. Pasal tu ulama ni dia kalah dengan tawaran. Ada faham? Pasal tu ulama ni tak jangan bagi biasa sangat banyak-banyak duit kat dia. Takut dia tenggelam. Pasal cerita dulu dah. Dulu mula-mula orang yang alim sekali siapa dah? Qarun Harim dah. Qarun boleh baca kitab Taurat. Pasal dilungguk dekat dia harta 60 ekor kaldai. Lingkup dah? Lingkup. Samiri lingkup dah? Selingkup. Balaram lingkup dah? Lingkup. Siapa pun mamak ni belum tahu, belum uji lagi. Ada faham? Belum uji lagi, baru highlight. Oleh sebab tu kita tengok Balaram ni Allah bagi dekat dia, Allah alim sangat-sangat, tapi tawaran demi tawaran, last sekali Allah cerita dekat kita, balik dapat tengok dalam Quran. Maka siapa yang boleh buka automatik dalam Quran boleh tengok dalam surah A'raf ayat 175 sampai 177. Allah cerita Balaram ni Allah ibaratkan anjing, Allah panggil kat dia. Allah panggil orang alim yang tahu tentang kelebihan agama ni, tapi dia tak mau cakap benda-benda ni. Allah kata anjing ibarat lidah yang terkeluar dalam Quran Karim. Nampak dah? Allah cerita siang-siang. Allah kata, hang tengok cerita yang dah jadi pada orang dulu, orang alim yang tak mau cakap kebenaran. Dia tahu tentang ayat-ayat aku, kebesaran aku. Akhirnya Balaram apa jadi? Dia tawaran dia, cayak dia pun naik atas kaldai. Bila dia naik atas kaldai, duduk jalan, kaldai tu berdebum jatuh. Tertungguk jatuh. Dia pukul kaldai tu, kaldai naik balik. Lepas tu dia pukul balik, kaldai tu berjalan, jatuh. Last sekali kaldai tu cakap, Balaram bodoh. Dia tak kata Balaram bodoh. Balaram, dia kata. Kaldai tu bercakap dengan dia, dia tegur, Balaram, hang duk pukul aku ni, aku duk jatuh tu, aku bagi tahu kat hang, depan aku ada malaikat, hang tahu tak? Depan aku ada malaikat, aku tak boleh nak jalan, depan aku ada malaikat ni. Kaldai tu tegur dekat Balaram. Kaldai yang bersifat tak boleh cakap ni, dia bercakap. Balaram pada masa tu, hang cakap lah siapa tegur aku pun, walaupun binatang yang tak boleh cakap dengan aku pun, hati dia tetap buta. Allah nak bagi tahu dekat kita, orang alim macam mana pun aku bagi nur dekat dia, tetapi dia jual agama aku, dan bohong terhadap agama aku terbalik pintu hati, digelap-gelamat sampai dia tak nampak lagi nur aku. Dia tak nampak lagi binatang yang dia tegur dekat dia pun tak ada apa-apa bagi dia. Umpama Allah cerita dekat kita, tengok bila mana aku bagi satu nur dekat hang tak pandai jaga hidayah aku, rahmat aku. Berapa ramai jutaan manusia duk tanda tangan minta hidayah aku pilih kat hang bagi, tapi hang tak pandai jaga. Aku ibarat hang macam binatang, anjing, Allah kata. Nampak tu? Sampai binatang tu tegur dia tak ambil endah. Dia berjalan sampai berdiri di tempat dia tahu tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala, doa mustajab. Sampai dekat situ, lidah dia jadi kelu dah. Lidah dia jadi kelu sampai Allah kata anjing keluar ni. Pasal apa? Pasal Allah kata dekat Allah kata tanda-tanda dia ni munafik, jahat sangat bila dia cakap lidah dia hitam. Lidah dia hitam, bukan kulit dia hitam. Understand? Lidah dia hitam. Dia keluar lidah dia hitam. Lidah dia keluar sampai ke mana? Tang dada. Pasal tu Allah akan himpunkan dengan semua orang yang pandai tentang agama ni, sifat-sifat Allah, menyeleweng tentang fakta Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah, akan dihimpunkan dengan Balaram. Allah kata, hang sendiri yang zalim buat naya kat diri hang. Aku pilih hang boleh baca Quran, pandai ayat-ayat aku, pandai baca, pandai mentafsir, tapi hang ambil semua tu untuk kepentingan diri hang, bukan untuk kepentingan nak cari hidayah dan petunjuk pada aku. Nampak tak? Pasal tu kita tengok tentang akidah ni kita kena jaga. Ada 3. Terutamanya orang yang ada tauhid rububiyah, semua agama ada. Tauhid kadang-kadang manusia tu menjadi cacat dengan Tuhan, tauhid uluhiyah.
Dia bergantung hidup dengan makhluk, bukan bergantung hidup dengan Allah Ta'ala. Asma'ul husna ialah sifat-sifat Allah Ta'ala. Bila Allah ada mata, ada tangan, ada tangan. Okey? Menunjukkan kita terima macam tu sudah. Jangan duk banyak korek-korek sangat mentafsirkan. Dan sambung Datuk, dan taat kepadanya. Maksudnya kita taat kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat dia. Kita beriman dengan malaikat-malaikat dia. Nampak tak? Kita beriman dengan Allah Ta'ala, apa yang Allah buat dekat kita, kita beriman. Kita beriman dengan malaikat-malaikat dia, rasul-rasul dia, kitab-kitab dia, Taurat, Zabur, Injil yang buat dekat kita tu. Last sekali Al-Quran. Hari akhirat akan berlaku, kita kata ya. Takdir, Allah bagi takdir baik dan buruk, semua tu datang daripada Allah. Kita terima dengan elok. Amat wujud dan last sekali, dan mengimani seluruh. Dapat tak? Right? Mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, usul. Dapat tak? Usuluddin apa? Okey. Perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib kita kena beriman. Contohnya neraka, syurga, pahala, dosa kan. Kita semayang dapat pahala, tak nampak, kita kena beriman. Okey. Beriman kepada apa yang menjadi ijma' dari salafus salih. Maksud ijma' ni ijma' yang main daripada salafus salih. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Okey. Serta seluruh berita-berita pasti qat'i. qat'i. Berita-berita qat'i, berita tu pasti yang main daripada Quran, benda yang benar, maka kita pun kata ya. Okey. Baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus salih. Ya, nampak tu? Macam cerita tadi, kita cerita berkenaan Balram, Kaldes sembang dengan dia, cerita tu benar, kita kata ya, sudah betul, ikan betul, ayat tu jadi raplah. Maksudnya Kaldes tegur dekat dia, kita kata betul, sudah. Okey, sambung. Objek kajian ilmu akidah. Dia main dah. Nampak dah objek kajian ilmu akidah. Pasal apa kita kena mengaji ilmu akidah ni? Ya. Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu, sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi topik-topik tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat, hal-hal ghaibiyat, kenabian, takdir, berita-berita yakni tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang. Dasar-dasar hukum qat'i, pasti, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul hawa wal bid'ah, yakni pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, semua aliran dan sektor yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Disiplin ilmu akidah ini mempunyai nama lain yang sepadan dengannya, dan nama-nama tersebut berbeza antara Ahlus Sunnah dan firqah lainnya. Okey, kita ulang sekali lagi. Tolong bagi perhatian, attention please. Sebab buku ni memang apa pun kena baca, dan ustaz kena baca. Sekali kita baca, kita boleh faham. Okay? Buku ni mudah, tapi kalau daripada awal lagi kita tak ambil dia macam mudah, dia akan datang lagi dia tak mudah-mudah. Kan? Dia macam bukan kita hadir kita baca ni hukum depan ni, maksudnya kita kena tahu apa maksud akidah, pegangan hidup kita. Akidah jika dilihat kita dari sudut pandang sebagai satu ilmu. Nampak dia? Akidah ni satu ilmu yang perlu kita tahu. Sangat-sangat ilmu tentang apa? Ilmu yang perlu kita tahu ni, topik-topik dia macam tauhid. Bila kita sebut nak mengaji bab akidah, dia akan mengaji bab tauhid. Bila sebut tauhid, kita sebut di situ, bila sebut tauhid, wahdaniyah. Tauhid mengesahkan Allah Ta'ala, satukan Allah Ta'ala dalam masalah urusan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Okey, bila kita ilmu yang kita mengaji akidah ni, yang pertama tauhid. Bila orang kata kat kita apa dia tauhid, apa dia tauhid, apa dia tauhid, automatik kita tahu tauhid apa dia. Tauhid dia cakap masalah rububiyah, menunjukkan siapa yang mencipta langit dan bumi, Allah satu. Siapa ciptakan tokoh Hindu, Allah satu. Ada faham? Siapa yang menciptakan Obama, Allah satu. Kita kata menunjukkan Allah, maksud rububiyah kita sebut Allah. Uluhiyah macam kita tadi, semuanya yang kita buat lillahi ta'ala. Yang ni ada dekat kita, tak ada orang Hindu. Orang Hindu dia semula tu untuk tokong dia, Rama Krishna, kan? Nampak tak? Dia berbeza. Tang situ dia berbeza dengan kita tang uluhiyah. Lagi satu tang asma wa sifat.
Asma wa sifat maksud dia, apa yang sifat yang Quran cerita ada pada Allah Ta'ala. Allah ada mata, kita kata Allah yang ada mata. Tapi mata Allah dengan mata kita tak sama. Nampak tak? Menunjukkan itu keesaan Allah. Allah ada peribadi khusus untuk hak dia. Kita nampak tu? Topik yang kita akan bincangkan bila masuk bab akidah ni, bab tauhid, you must very clear. You all understand? Okay, come on. Lepas tu yang kedua, masalah iman. Masalah iman. Ulama-ulama dulu, dia tak akan sebut bab tauhid ke bab akidah, dia akan sebut iman. Pasal apa? Pasal malaikat mai dekat dia mula-mula sekali, malaikat kata fa'akhbirni anil iman. Dalam bab berkenaan Islam, malaikat kata fa'akhbirni anil iman. Han cerita dekat aku apa ada iman. Qala, maka Nabi kata antu'minu billahi, berimanlah kamu kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Nampak tak? Menunjukkan bahawa iman itu dia merangkumi bila sebut masalah iman. Tadi kalau kita kata masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Masalah iman, kita kata beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab dia, beriman dengan rasul-rasul dia, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qadar dan qadar. Nampak tak? Itu masalah ini. Dia abad di buku ni, topik-topik ni akan diperbincangkan. Lepas tu dia akan cakap masalah Islam. Apa dia Islam? Antu'minu billah. Kita beriman pada, kita sembah dekat Allah Ta'ala, seolah-olah Allah nampak kita. Kalau kita tak nampak kalau kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Nampak tak? Kedudukan Islam kita tinggi. Masalah ghaibiyat ni, masalah ghaibiyat kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat, tapi kita tak, dalam sembahyang kita kata jangan kita ludah di sebelah kanan, atau jangan ludah ke depan. Allah ada ke depan, depan jangan, dan di sebelah kanan jangan, pasal malaikat ada. Nampak tak? Yang tu perkara ghaibiyat tak nampak, tapi kita diajak untuk beriman dan patuh. Maka orang yang ada akidah, dia sentiasa, walaupun dia nampak sudut fiqh, dia tahu sudut fiqh tak boleh. Sekaligus bila mana kita beriman mengatakan tak boleh ludah di sebelah kanan pasal malaikat, dia masuk kategori orang yang ada iman. Maksud dia, maka sempurnalah iman dia pasal dia beriman dengan ghaibiyah. Dia beriman dengan kenabian yang Allah Subhanahu wa taala kata ibratul li ulil albab. Wahai orang-orang yang ada otak, ambil iktibar cerita-cerita Nabi ni berlambak hak banyak sangat-sangat. Tapi yang apa kena ambil tahu ialah berapa? 25 saja. 25 saja. Kalau nak hafal ya Allah Tuhan, kilauan mas punya artis kilauan mas punya ramai, lebih daripada 25. Tapi Quran aku mahu apa faham Nabi-Nabi aku 25 saja. 25 dah. Ada Nabi-Nabi yang ringkas sangat-sangat. Nabi Yusuf bin Nun ringkas dah, singkat saja. Kita boleh kata Yusuf bin Nun ni dia ganti sebelum nak matinya Musa, dia pengganti syariat Musa. Takat tu je. Dan dia lah penyambung bagi Baitul Maqdis. Takat tu dia tak banyak. Ada setengah Nabi dia tak banyak. Macam Nabi Musa dia panjang cerita dia. Tapi Yusuf bin Nun tak sampai satu muka dah habis. Nampak tak? Dengan arti kata kita kena beriman dengan Nabi-Nabi yang Allah SWT ceritakan dalam Quran. Takdir. Apa nama takdir? Maksudnya takdir berita-berita yang maksudnya takdir, Allah takdir kat kita baik dan buruk, kita kata apa nama? Aku beriman dengan Allah. Nampak tak? Kita diajak oleh Allah Ta'ala. Nabi yang kena luka seluruh badan apa dia? Nabi Ayub 13 tahun kena luka dekat dia. Dia kata, ya Allah, han hidup aku. Nampak tak? Main penyakit dekat dia 13 tahun. Ini kita kena, ya Allah, cancel lebih kurang setahun nangis. Nak mati dah. Baguslah anak mati tak duduk lama-lama kan. Dia kena seronok dah. Dia kena rasa seronok pasal Tuhan panggil dia cepat. Lagi duduk lama lagi gurga kan. Oleh sebab tu kita tengok penyakit tu mai kat dia, bagi orang ni kata hampir buah lagi bagus. Pada duduk sini lama-lama lagi raplah kan. Lagi raplah. Oleh sebab tu Allah dia nak terima takdir. Takdir Allah Ta'ala baik dan buruk, beriman atau tidak. Bila mana Allah bagi baik, dia senyum buat kenuri. Bila bagi buruk, menangis. Menunjukkan ciri-ciri dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka kitab ni sebenarnya mengajak kita dalam. Jangan kita menangis dengan kehendak yang datang dekat kita, musibah, kecelakaan. Pasal benda tu boleh merosakkan seolah-olah hang tak beriman. Yang benda ni aku latih, aku ajar. Di kalangan Nabi SAW, Nabi Muhammad, dia balik dari masjid, orang bagi sampah kat dia. Dia terima tak? Dia terima. Dia petendang, dia terima tak? Terima. Sampai dia kata, ini ujian Allah, didikan Allah untuk aku. Dia kata, nampak tak? Maka Nabi, memang kita kata, tu Nabi Ustaz, kita lain.
nak ajak dekat hang, Nabi hang suruh beriman dengan takdir baik dan buruk. Begitu juga berita-berita dia tentang hal-hal yang telah lalu, berita yang lampau-lampau, yang dulu-dulu punya cerita, kena beriman sudah. Umur Nabi Adam sampai 1000 tahun ni betul ke? 950 500 tahun dia dakwah Nuh, betul ke ni? Kapal tentenik tu dia kata, tentenik tu buat besar lagi besar, ada lagi kan Nuh? Hang beriman sudah. Macam mana kita tengok cerita berkenaan dengan apa nama Nuh akhirnya binatang tu mengadu dekat dia, gajah-gajah semua mengadu dekat dia. Kami walaupun besar-besar macam mana pun tak apa, duduk di apa nama di bawah sekali, kami besar-besar tak apa, tapi ada binatang yang boleh bagi tenggelam kapal hang. Siapa dia? Yang boleh bagi tenggelam kapal siapa dia? Tikus tu gigit lubang. Kami besar macam mana pun, kami lompat dalam pun dia takkan tenggelam. Tapi ada binatang gigit tenggelam. Dengar macam tu Nabi Nuh bernama pi tepuk, pi debung, pi buku yang bernama pi tampang dekat daripada harimau tu bersih keluar kucing. Kadang-kadang keluar kucing, Allah berita tu semua kita angkup sudah. Ada faham? Kita pun kata ni betul ke kartun ke apa? Kartun belum tak apa. Bukan boleh, sebab tu Allah tu benda-benda yang mai daripada agama ada cerita, kita kata apa nama? Aku beriman dengan apa yang benda-benda yang berlaku. Macam Nabi-Nabi dulu semua pernah puasa. Allah kata daripada puasa kita beriman sudah. Pasal tu ya Allah, akidah ni dia merangkumi, nak sebut dekat lidah kita ya, dan mengaku tentang apa yang berlaku ya Allah. Dan lagi satu dia kata dasar-dasar hukum yang qat'i. Hukum yang qat'i, hukum yang Allah suruh buat. Arak, judi, berzina, semua ni kena buat dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa hal sekalipun yang ada di muka bumi tidak boleh dia halalkan zina. Tapi kita bisa dengar ada satu ustazah menghalalkan zina. Siapa dia? Kena. Bisa dengar dah? Bukan ustaz cerita, betul dah? Dengar tak dengar? Macam mana pun sekalipun hukum kata zina, Allah kata tak boleh, maka tak boleh. Jangan kita bagi kelonggaran. Tak apa, pasal mak dia ada nafkah dan macam tu nak sarah anak-anak, maka kok mana mai? Jual cok kodok pun boleh, ada faham? Macam-macam cara pun boleh, bukan dengan jual benda tak senonoh tu semua. Baik, seluruh dasar-dasar agama dia kata, seluruh dasar agama dia kena kata ya, dia tak boleh kata I think, kecuali orang tu cakap atas dasar jahil, dia tak tahu. Jahil maksudnya rafa'al aqlam, orang jahil cakap Allah bernama angkat, minta malaikat jangan tulis tentang apa sangkaan buruk dia. Ustaz, saya rasa kan dalam Malaysia ni ramai kita ada bangsa. Kalau kita buat undang Tuhan macam kita kan dia diri dia rasa tak sedap, okey? Bagi dia pasal dia jahil, dia cakap raf'al aqlam. Maka Allah tidak benarkan malaikat tulis tentang sangkaan buruk dengan Tuhan. Bukan dia buruk dengan Tuhan, sebenarnya dia sendiri kejahilan. Kejahilan dia bukan buruk. Ada sebenarnya tak tahu. Dia kata I think kan kalau orang yang mengaji, dia kaji Nabi sampai di Madinah, banyak pun ada lebih ramai daripada kita. Kita Cina, India baru ni. Sedangkan sana Yahudi, Nasrani, Bani tu, Bani yang belum kafir sudah ramai. Piagam Madinah bentuk Nabi kita maka nama satu setuju dah, semua setuju nak menjalankan undang-undang Allah. Dia pun lupa cerita tu. Nampak tak? Cerita tu menjadi lupa. Jadi isu berkenaan dengan perkauman ni memang tak wajar kita cakap, pasal Nabi tahu isu tu nanti mai. Pasal tu Allah buat siap-siap piagam Madinah. Maka benda-benda macam ni semua ya Allah, dia kena ada ustaz yang lillahi ta'ala, yang ikhlas, beli satu buku dekat depan pergi hantar bagi baca. Dan pada kadang-kadang ustaz timbul ustaz yang jahat ni, yang Nabi kata akhir zaman terdapat orang jahat ni. Mereka yang kelirukan orang baik. Semua dasar-dasar agama dan keyakinan dengan Tuhan kita kena ada. Termasuk pula dia kata apa nama? Termasuk pula kita kena tahu ahlul hawa. Ahlul hawa ni guna otak. Yang ni akhir zaman kita. Ahlul hawa dan ahlul bid'ah. Walaupun topik ni walaupun ustaz boleh masuk topik ni yang ni semua berkena tahu. Ahlul hawa dengan ahlul bid'ah ialah orang ni semua kadang-kadang dia menggunakan otak dia. Okey? Dia main logik otak dia. Yang ni logik otak ni nama dia orang ni penama yang mengajarkan depan ni penama jauh dengan agama. Nampak tak? Dia kata pengikut orang penama hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Ni dia buat rekaan dalam agama ni semua. Semua aliran dia kata yang menyimpan jauh ni semua yang menyesatkan. Oleh sebab tu disiplin ilmu dia kata akidah ini mempunyai nama lain. Akidah ni juga ada orang sebut nama-nama lain. Mari kita sebut perma Datuk hari ni. Tengok nama-nama lain selain daripada akidah.
Di antara nama-nama akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jemaah adalah satu, Al-Iman. Akidah okey, yang pertama sekali kadang-kadang orang guna apa nama nama selain daripada akidah. Okey, bab kita nak mengaji bab akidah ni, kebanyakannya paling banyak sekali orang sebut adalah iman. Semua kitab-kitab di bawah tu, tengok dalam kitab apa nama, kitab apa termasuk kitab apa nama Nasaruddin Albani lah, kitab apa nama kitab apa nama Ibnu Taimiyah ala kitab banyak ulama-ulama dulu semua kita tengok kitab depan nama kitab Al-Iman, sebab diambil daripada satu hadis Nabi, akhbirni anil iman, sebut dekat aku apa ada iman. Iman tu maksud dia beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat-malaikat dia, kitab dia, rasul dia, yaumul akhir, beriman dengan hari pertama akhirat dia, beriman dengan baik dan buruk dia. Okey, baik, kita tengok apa dia tafsiran Al-Iman. Okey, Akidah disebut juga dengan Al-Iman, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akidah membahas rukun iman yang 6. Akidah membahas rukun iman yang 6. Dipahami perkataan akidah yang pertama sekali, ada orang beli buku Al-Iman. Dekat ustaz tu ajar Al-Iman. Al-Iman daripada kitab akidah juga. Come on. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan Al-Iman dalam sebuah hadis yang masyhur sekali, disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril tu dengan ustaz kata lah, fa akhbirni anil iman. Jibril kata, Muhammad, sebut dekat aku iman. Hadis tu dia makan hadis Jibril. Hadis Jibril pasal Jibril tanya apa dia iman. Okey, sambung. Dan para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut istilah akidah dengan Al-Iman dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua akidah i'tiqad dan al-qaid. Maksud dia yang kedua kita panggil sebagai apa nama? Kita panggil dia apa nama? Aqaid. Okey, ataupun al-i'tiqad. Kita panggil al-i'tiqadu. Satu, al-i'tiqadu. Ataupun kita kata al-aqaid. Clear dah? Al-i'tiqadu ataupun kita panggil al-aqaid. Al-aqaid, yang ni pun kita panggil dia bab akidah. Sambung. Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf. Akidah salaf. Apa maksud akidah salaf? Akidah salaf ialah akidah bernama sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Akidah Ahlul Athar dan Al-I'tiqad di dalam kitab-kitab mereka. Al-Athar maksud apa? Maksud Al-Athar apa dia? Asal tulis kat situ bernama tabi'in dan tabi'in. Okey? Maksud ulama salaf, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Okey. Al-i'tiqad dalam kitab-kitab mereka. Nombor 3, tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid kerana pembahasannya berkisar seputar tauhid dan pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dia main dah. Please attention lepas tu airline. Tauhid dia kata kat sini, akidah dinamakan dengan tauhid kerana perbahasan tauhid ini di 3 tempat ustaz kata tadi kan. Rububiyah, tulis kat write down rububiyah. Okey, apa dia tauhid? Rububiyah akan cakap masalah rububiyah, dia akan masuk rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sambung. Jadi tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Oleh kerana itulah ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid secara umum menurut ulama salaf. Nampak. Okey. Yang keempat, as-sunnah. As-sunnah artinya jalan. As-sunnah ialah apa nama? Faham dah artinya jalan. Jalan mana? Jalan. Okey, maksud dia ihdinas siratal mustaqim. Okey. Akidah salaf disebut as-sunnah kerana para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah. Dan istilah ini merupakan istilah masyhur pada 3 generasi pertama. Al-Sunnah ni kita tengok Al-Sunnah ni orang yang banyak sekali cakap akidah Al-Sunnah, tolong nama dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dekat situ highlight kan. Al-Sunnah ni kita tengok orang yang kata Al-Sunnah akidah Al-Sunnah ni dia adalah akidah apa nama Imam Ahmad bin Hanbal. Bila tengok di bawah dia tulis, tengok di bawah tulis 22 di bawah tu dia kata kitab apa nama kitab yang dikarang berkenaan dengan Al-Sunnah ni kebanyakannya karya dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Betul tak? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diteruskan dia ni Allah bagi dekat Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita dalam kitab dia As-Sunnah,
Bila sebut as-sunnah, ialah apa dia? As-sunnah menunjukkan dia nak cerita masalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, masalah bab tauhid. Faham tak? Bila sebut sunnah, dia cakap masalah apa dia? Masalah akidah. Clear dah? Dan Imam Ahmad bin Hanbal ni, Allahu Akbar, dia ni begitu tegas sangat-sangat dalam masalah akidah dia. Dia tak nak longgak sikit-sikit pun. Longgak sikit pun nak menyebabkan dia kena tangkap 17 tahun dipenjarakan. 17 tahun Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan kerana mempertahankan akidah dia. Dia seorang imam yang begitu tegas. Ulama hadis yang begitu tegas sekali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu di bawah ni dia tulis karya dia disambung oleh anak dia nama Abdullah. Dia ada 2 orang anak yang yang diajak masalah akidah baik ataupun hadis baik, nama dia Abdullah dan Ghazali. Abdullah dan Ghazali inilah yang kita tahu kata bapak dia kena penjara 17 tahun. Bapak dia dipukul 17 tahun ni, bapak berdarah bersembok. Ustaz pernah cerita, dia punya semayang masa normal qiyamul lail dia ada semayang 300 rakaat. Semayang bangun seronok, seronok. Dia punya sampai rasa seronok dengan dia semayang ni. Walaupun dia kena darah, pukul berdarah bersembok, dia ambil apa ni, pukul tengah kepala dia berdarah. Tiap-tiap hari dia kata, bapak aku tak pernah kering daripada darah di seluruh badan dia. Macam mana pun dia tetap semayang 150 rakaat dalam keadaan sakit. Kita sakit pun tak ada, apa rakaat pun tak ada. Menunjukkan sakitlah kita belakang hari nanti. Oleh sebab tu kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal, kita nak baca di sini, dia ditulis dalam kitab As-Sunnah. Kita tengok tahap kita tumpang baca berkenaan dengan orang yang soleh ni, masyhur sangat-sangat kitab dia. Kita tulis kat As-Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sambung riwayat dia, tulis kat situ anak dia nama Abdullah dan Ghazali. So kurang-kurangnya kita tahu. Sambung yang kelima. Kelima, Usuluddin dan Usuluddiyah. Usuluddiyah. Usul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Dan bila sebut usul, dia usul, apa dia usul? Bila usul dia kita kata daripada akad lah. Nampak tak? Usul daripada, dia kata kalau mengaji kan kita di Malaysia suka kata usuluddin. Kalau mana kalau usuluddin, usul maksudnya asas. Usul maksudnya asas, akad dia. Din agama, asas agama. Maksudnya kita nak kata di sini asas agama usuluddin ataupun usul diana. Maksud usul diana maksudnya usul agama. Usul agama tu. Usul agama ialah bila sebut usuluddin, kita akan mengaji tentang rukun iman, rukun Islam dan masalah-masalah qat'iyah, masalah-masalah yang mereka kata putus daripada Allah Ta'ala, serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan pada ulama. Ulama dah sepakat benda tu dah. Maka dia pun jadi dalil qat'i. Nampak tak? Maka dia kata, okey, sambung. Nombor 6, Al-Fiqhul Akbar. Yang keenam, don't confuse. Yang keenam, kita tengok, kita mengaji kalau fiqh, kalau kita mengaji mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i tak ada. Mazhab Imam Abu Hanifah dia pasal kata Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni bukan fiqh. Fiqhul Akbar, nama dia Fiqhul Akbar tapi dia ba'akidah. Nampak tak? Fiqhul, faham tak fiqh? Fiqh besar bahasa kita lah. Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar maksudnya apa nama? Ini dalam bab akidah. Dia dipanggil juga sebagai bab akidah. Ini maksudnya apa nama? Kalau kita kata fiqh tu fiqh tu mazahib. Okey? Mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Yang tu faham tu? Okey, sambung. Ini adalah nama lain Usuluddin, dan kebalikan dari Al-Fiqhul Ashqar, iaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. Nombor 7, Ash-Syariah, maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dan yang paling pokok adalah Usuluddin. Masalah syariah. Bila sebut syariah, dia ni perkara pokok syariah. Syariah kita mau macam tu, nampak tak? Okey, ini perkara pokok. Okey. Itulah beberapa nama lain dari ilmu akidah yang paling terkenal, dan ada kalanya kelompok selain Ahlus-Sunnah menamakan akidah mereka dengan nama-nama yang dipakai oleh Ahlus-Sunnah, seperti sebahagian aliran Asy'ariyah, terutama para ahli hadis di kalangan mereka.
Okey. Sekarang ni kita dah faham dah bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah, tolong faham, Ahli Sunnah wal Jamaah kata akidah ni ada berbagai-bagai nama. Setakat ni ada tulis dalam buku kita ni ada 7 nama. Betul tak? Ada 7 nama. Apa ada 7 nama? Yang pertama daripada semua dalam buku soalan bocor lama ada. Yang pertama dia, yang pertama iman, yang keduanya akidah, yang ketiganya tauhid, yang keempatnya as-sunnah. Nampak tak? Yang kelimanya usuluddin, yang keenamnya al-fiqhul akbar, yang ketujuhnya syariah. Senang ke tak senang? Bila orang kata manusia, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berbagai-bagai nama orang panggil. Yang pertamanya orang panggil iman. Tu iman pasal apa iman? Pasal apa dia letak waw iman? Pasal malaikat sendiri yang main, okey? Hadis Jibril tu dinamakan sebagai iman. Yang keduanya akidah. Ada hubungan dengan Tuhan, kan? Akidah. Kita nak kata akidah. Yang ketiganya apa dia? Tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Yang keempatnya sunnah, jalan nak menuju kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Yang apa nama? Yang kelima usuluddin, asas agama. Yang keenamnya kita panggil fiqhul akbar, yang keenam. Yang ketujuh kita panggil sebagai syariah. Senang tak? Umi apa ketujuh? Ya, apa dia? Satu, jangan tengok lah. Kedua, ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, yang ketujuh. Orang yang mengaji ni dia kena apa cepat kena bezakan. Oleh sebab tu Allah 7 ni memang kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh, kalau kita dengar orang mengaji bernama kitab syariah, kita tahu kitab akidah. Usuluddin terus kita tahu dia apa nama? Kitab akidah. Kita kena tahu nama-nama kitab ni. Bila fiqhul akbar, kitab akidah. Dia bukan perbicaraan di dalam tu maksudnya. Kalau kita tengok kitab apa nama kitab Fathul Majid. Kita apa dia nak tulis? Apa nama tauhid. Automatik kita tahu ni kitab akidah. Okey? Nampak tak ya? Maksudnya tu sebab apa dia? Ilmu kalam. Nanti sekarang baru sampai. Anda telah menceroboh di kawasan pendekat. Okey. Faham tak tu dah? Okey. Sekarang ni kita cakap masalahnya, okey? Pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah setakat dalam buku ni dia kata ada 7. Don't tambah. You all understand now? You try setakat 7 saja. Don't be tambah. You understand English or not? Okay, come on. Oleh sebab tu ya Allah, kita sambut lagi satu hari ni. Yang ni lah tengok dia kata penamaan akidah juga menurut firqah. Menurut firqah ada pendapat cabang-cabang yang lain. Ada orang lain yang tambah mengatakan bahawa, dengar sini, kalau mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah 7 tu dah mencukupi dah. Yang tambah, yang selain daripada 7 dalam buku ni, kesemuanya sesat belaka. Ada faham? Kesemua dah perbincangan tadi merugikan masa kita. You rugi masa dah? Rugi. Pasal kita nak ambil pendapat sahabat pun tak habis-habis lagi, tiba-tiba pergi ambil pendapat orang lain. Pendapat sahabat pun tak terbaca-baca lagi. Why you go to another person? You understand? The best person. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ni pergi kutip selain itu. Oleh sebab tu ilmu kalam ni, kita tengok salah satu dia kata kat sini, selain daripada tengok dia kata kat sini, penamaan akidah juga menurut firqah, menurut golongan yang lain menamakan juga, dia kata ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah. Lalu golongan selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai nama, dia kata daripada ilmu akidah ni, dia tukar nama-nama lain. Dan yang paling terkenal sekali, yang terkenal cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang, ialah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mula-mula sekali dibaca oleh semua rakyat Malaysia. Firqah golongan, ataupun kita kata puak-puak. Selain pada mana? Nampak tak? Ahli Sunnah wal Jamaah setakat 7 je.
Kalau kita mengaji kita ahli sunnah wal jamaah, terutamanya bab berkenaan akidah, kita tak apa. Ayat saja. Sebab kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, bab akidah cuma ada 7 je. Okey, dalam buku ni, okey. Lepas tu dia terfirqah, ada golongan yang lain juga yang tambah selain daripada 7 ke semua ni, dia kata semuanya tidak sihat belaka. Agak bahasa kasar sikit, dia berkata ke semua ni sesat belaka. Agak bahasa sopan sekali, tidak bisa nama yang sedemikian rupa, kan? Kalau saya tidak bisa nama, menunjukkan 7 tu dah cukup, jangan kita namakan. Faham tak tu? Memang kita tengok firqah-firqah yang mana yang ada, yang sampai kadang-kadang kita terbeli buku akidah, ada dua-dua sekali dia berbahas dalam tu, yang menyebabkan kita keliru. You understand? Yang pertama sekali kita tengok firqah, yang pertama dia akan tulis kat situ ilmu kalam. Dan pada ilmu kalam, menunjukkan ilmu akidah ni, dia kata perlu juga kita pakai logik kalam. Menunjukkan macam apa kita kata apa? Logik akal kena ada. Ni semua bagi orang lawyer kan. Nak putar belik semua agama, dia tak ajak putar belik, straight the point. Ni sampai benang basah pun dia nak tegakkan juga. Yang ni apa nama? Ilmu kalam ni perbahasan di kalangan ulama. Maka ulama mengatakan bahawa ilmu kalam ni kita nak cakap sesuai kepada 2 golongan saja. Yang pertama, ilmu kalam kita nak cakap bagi orang kafir. Kita berhujah dengan cakap akal. Okey, dengan orang kafir. Yang kedua, orang tu susah nak beriman dengan Allah Ta'ala. Sehingga ulama bagi kelonggaran orang yang jahil sangat-sangat. Lagi satu kita kata Allah Allah dia ada jawapan, tiada. Dia dibagi macam-macam gambar. Nampak tak? Kita kalau mengaji ilmu kalam, memang semua kami mengaji ilmu kalam. Ilmu kalam ni menarik. Dia bagi sampai kita orang tu boleh nampak macam ni kebesaran Tuhan. Tapi kita takut ajak lama-lama kita duk main logik otak pula dah. Nampak tak? Kesemua ilmu ni tadi nak ajak kepada orang bernama orang kafir dan orang yang tak beriman. Orang yang beriman terus, ya, aku beriman Tuhan, ya. Maka kita tidak kita tak ambil masa yang begitu panjang nak mengaji tentang tauhid Allah Taala. Terus kita kata ya sudah. Ni kalau kita nak mengaji, jawapan dia macam ni jawapan dia. Nampak tak? Ada banyak benda lagi kita nak mengaji. Faham tak? Ya. Ya, nanti sekali dah sabar kan. Pertama sekali ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran manusia mutakallimin. Mutakallimin orang yang bercakap dia. Dia mengagungkan ilmu kalam. Ilmu kalam ni di Malaysia memang you understand. Di Malaysia kita mula-mula sekali kita nak mengaji kitab akidah, terus kita pergi pada ilmu kalam. Seolah-olah kita didik masyarakat kita ni macam orang kafir ataupun jahil. Ada yang beriman dengan Allah Ta'ala, dia boleh straight forward macam Nabi ajak kat sahabat. Beriman dengan Allah dah? Ya. Apa Allah kata ya dah? Ya. Nampak dah? Nabi ajak kat sahabat beriman dengan malaikat-malaikat dia? Ya. Tahu tak malaikat yang jaga arasy Allah? Ya. Tahu tak berapa malaikat yang sudah? Ya. Nampak tak? Dia tak persoalkan. Beriman dengan kitab-kitab dia turun? Ya. Beriman dengan hari Allah tentukan? Ya. Nampak tak? Nabi ajak straight macam tu dekat sahabat. Macam itulah kita kalau boleh, ini semua ada orang Islam terus. Kenapa kita nak ajak? Allah bersifat dengan sifat ada. Jawapan dia tiada. Kalau Allah tiada, nampak? Duk main dengan buang masa duk mengaji dengan kita. Terus kita orang Islam, kita beriman dengan Allah. Apa yang Allah susun, ya. Salah satunya Allah duk bagi dekat aku kebesaran dia. Allah ni pun kebesaran dia, aku beriman. Langit tidak, ini kebesaran. Sudah. Kita nampak macam tu pun kita kata besarnya Allah Ta'ala. Ya Allah, besarnya nikmat. Cukup, nampak tak? Tak perlu kita nak ajak masyarakat kita ilmu kalam. Nampak tak? Terus kita tedah ke masyarakat di sekolah-sekolah di mana-mana, semua ilmu kalam. Ilmu pasal tu akidah di tempat kita, insya-Allah kita akan mengaji akidah di tempat kita ni, nama dia akidah Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Kita akan terdedah macam mana berlaku akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Sebelum pada tu datang golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah walaupun dia akidah dia spring, tapi hujah dia kita ambil. Tak akidah kita tak ambil. Okey?
akidah kita tak ambil. Kita akan tengok. Pasal tu yang Allah Tuhan, ilmu kalam bagi kita tak perlulah. Terus kita beriman. Tuhan kata kat dia, ya aku haramkan haram terus. No, you know why? Nabi dengan sahabat dia 3 kali ganggu dah, dia akan mengganggu cacat celah kita. Kita orang Islam diajak beriman dengan Tuhan. Semayang. No, pasal you go to the meeting, you go to the meeting, Islam meeting. So bagi you tak boleh semayang. Pasal you buat tu lebih daripada semayang lagi. So why semayang? Allah tahu. Nampak tak? Yang ni semua demai bermak dan mana ilmu haflah. You understand? Ilmu ni duk mai, kalau tak salah Ustaz nak cakap dalam ni, nama dia Dr. Yaakob sekarang ni. Nama Ustaz tak dapat kepastian lagi, nanti Ustaz dapat pasti. Dr. Yaakob sekarang, dia salah seorang profesor, doktor, pandai. Dia pengaruh anak murid dia, ilmu macam tu. Macam orang nak sibuk-sibuk, dia mau, dia nak menyenangkan orang yang jenis. Dia mengajak VIP ni, bagi seronok dengan hujah dia. Pasal VIP, I know, we all fed up lah. Ini kena aurat, kena tutup. I think and all this one, tak boleh membangun Islam. Islam tak boleh bangun apa sikit. Semayang. We all meeting, You dapat duit, we pergi masjid, we bagi itu ni. So Tuhan tahu. Why the Ustaz kata dosa. Everything dosa kah? Understand? Everything dosa kah? Ini kena semayang, ni kena semayang. I pergi luar negeri pun kena semayang atas flight. Something nonsense, I don't want Ustaz like this. I want Ustaz, very, orang kata, kena hakikat sebenar. So I suka Dr. Yaakob, because Dr. Yaakob say, never mind, you Tuhan tahu you buat kerja Islam. So you buat macam mana pun orang dapat daripada you sumber. You cari duit, you bagi. So apa you tak buat pun Tuhan tahu. Tuhan cover you. Dengan duit yang bagi sedekah itu cover you. Allahu Akbar. Nampak tak? Pasal tu suasana alam macam ni duk main dah. Nampak tak? Ada orang mau Islam yang mengikut, dia tak mau Ustaz terlalu cakap masalah. Yang tu sudah ulang, kena ni, kena tu, kena buat baik. I fed up lah. Ini tak lebih, tu tak lebih, ni tak lebih. I don't know lah. Semayang pun kena, atas flat pun kena semayang. Ada seorang anak murid tanya, Ustaz, why lah kena semayang? I dah make up semua tu. So why? Nak kena cuci make up I kah? Bukan begitu. Alamak. Cakap tak segan silu. I dah make up semua tu, Ustaz. Dia pukul 11 tu, I nak kena segan, so kena cuci lah. So kena make up lagi. You know how much I beli tu? Alamak. Alamak. Ada budak ni semua haflah. Ni semua kita tengok, kita serahkan Dr. Yaakob. Nampak tak? Ni semua kita serah berdebat Dr. Yaakob. Nanti kita tengok Ustaz Nazri akan datang, tengok macam mana Ustaz Nazri bagi tahu macam mana Dr. Yaakob susun anak murid terlatih, ajak orang simple Islam. Jangan tekan dekat orang kena tu, kena ni. Kenuri, dia buat kenuri kahwin anak dia. Dia bermain tak semayang. You letih, why? You nak semayang, Tuhan tak suka semayang dalam keadaan letih. Why you ni? Anda faham? Oh, fikrah ni dah sampai dah, ya Allah. Rupa-rupanya fikrah ni ramai dapat tarikan. Pasal dia main cara uslub dia. Dia main cara apa nampak dah? Dia main cara dia. Ya orang tertarik. Oh, I like it Ustaz ni. Very simple Islam. No, dia ada Ustaz, dia kongkang-kongkang ada Ustaz. Everything smile. Why lah dia wala? Ada faham? Oh, ya Allah. Nanti mampu dengan hal sekali kan. Oleh sebab tu kita tengok di sini, orang mengagung sangat-sangat ilmu mutakalimi ni, orang yang suka bercakap-cakap ni. Menggunakan hujah, mengagungkan ilmu kalam. Seperti dia kata, seperti mana? Seperti tu dekat sini. Kita akan mengaji secara detail dengan manusia ni nama dia Mu'tazilah. Okey? Mu'tazilah, perkataan Mu'tazilah macam mana? Dia duduk satu kumpulan, I'tazala, dia berpisah dengan Mu'tazilah. Nampak tak? Maka dia satu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah golongan yang terlalu sangat-sangat main otak. Sebagai contoh, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dah tentu dekat dia buat jahat. Jahatlah dia buat. Kan? Itu jahat tu bukan datang daripada Allah, datang daripada dia. Nampak tak? Dia kata, oh ya Allah Tuhan, ini golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, dia kata ini semua dia yang buat. Dia pilih jahat. Kalau dia pilih baik, dia jadi baiklah. Dia pilih jahat. Nampak tak? Maka dia kata tidak ada qada dan qadar. Mu'tazilah, dia menafikan tentang qada dan qadar, ditentukan oleh Allah Ta'ala tak ada. Maka dia terkeluar daripada akidah kita.
Sebab qada dan qadar ni ditentukan oleh mulut Nabi dengan Jibril. Betul tak? Jibril tanya kat Nabi apa dia iman, apa dia tauhid, apa dia akidah, apa dia sunnah, apa dia syariat, apa nama fiqhul akbar, apa dia usuluddin, semua ni. Apa maksud dia akidah ni? Nabi SAW, Nabi kata apa? Beriman dengan qadar dan qadar Allah. Nabi sendiri sebut. Tiba-tiba Mu'tazilah menafikan tidak ada qadar dan qadar. Nampak tak? Kita kata yang kedua Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ilmu kalam. Asy'ariyah ni di mana? Di kawasan Asia Tenggara kita, termasuk di Malaysia. Di Malaysia ni kita tengok majlis agama kita pegang dengan Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Nanti kita akan cakap dengan elok, dengan pelan-pelan tempat kita, okey? Apa ada Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Akidah kita bukan akidah yang kita baca tadi. Akidah kita adalah akidah ilmu kalam. Akidah kita kena akui akidah jawahir dan sebagainya itu adalah ilmu kalam. Dia tak boleh menafikan. Akidah kita adalah akidah ilmu kalam, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey? Oleh sebab tu dia kata, dan kelompok dia kata yang sejalan dengannya. Bahkan kita ada lagu seiring dan sejalan. Semua ni ada pada kelompok yang dia kata sejalan dengan mereka. Sekelompok ni semua dia kata nama ini tidak boleh dipakai. Maka orang yang ada akidah no way ilmu kalam, I don't want ilmu kalam. Nampak tak? Orang pasal tu tuan kitab ni kata ilmu ni kami tak pakai, takat 7 sudah. Maka ilmu kalam dia tak termasuk 8. Dia termasuk firqah yang lain. Firqah yang sempurna, firqah yang jaga akidah dia, yang ada tauhid dia, yang ada syariat dia, yang ada usuluddin dia, yang ada fiqh akbar dia, yang ada sunnah dia. Yang ni semua takat ni tak termasuk ilmu kalam. Faham tak Ustaz? Okey. Kerana ilmu kalam itu sendiri dia merupakan satu hal yang baru lagi diada-adakan. Belum ada lagi pada zaman Nabi atau sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan mempunyai prinsip daripada ta'awul, mengatakan sesuatu atas nama al-ta'wil. Kan maksudnya maksudnya kalau bila kita kata tangan, itu bukan tangan. Yang dimaksudkan tangan kata Allah adalah kudrat dia, kuasa dia, bukan tangan Allah. Bila sebut mata, bukan mata Allah. Nampak tak? Dia dah menafi, dia bawa kepada satu menafikan atas nama Allah. Dia kata yang tidak dilandasi ilmu. Dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai kerana bertentangan dengan metodologi ulama salaf. Apa metodologi ini semua ni? Ulama salaf menunjukkan tidak ada pendapat di kalangan baik Nabi, sahabat dia, tabi'in dan tabi'in menggunakan formula cara nak kenal Allah Ta'ala dengan cara ilmu kalam. Tidak ada seorang di kalangan sahabat Nabi nak pergi kenal orang agama dengan atau dah Tuhan atau macam ni, dia tak ada. Tidak ada ilmu kalam di kalangan sahabat Nabi nak sampai mesej kepada orang Yahudi, Nasrani ataupun orang kafir. So why you want to go to the ada faham? Jalan. Lalu kita tak tahu cakap ni, cakap apa ni. Dalam dia kata menetapkan masalah-masalah akidah. Clear? Yang kedua, masalah yang kedua ni kita filsafah. Maksud filsafah orang kata orang mengatakan falsafah. Orang gunakan falsafah ni orang yang pandai ni. Orang falsafah ni kan. Orang cukup suka cakap falsafah ni. Ilmu falsafah ni ada ilmu yang mengarut sangat-sangat. Kebanyakannya ilmu falsafah ni orang yang terlalu berfalsafah jadi gila. Nampak tak? Duk cari Allah ni. Istilah ini dia kata Datuk tolong pakai bahasa dia susah tak nak sebut. Filosofa semua tu. Istilah ini dipakai oleh para filosof. Filosof ni semua nama raplah ni susah nak sebutkan. Ya Allah. Dan dia kata orang yang sejalan dengannya. Okey. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah kerana dasar filsafat itu adalah khayalan. Dia khayalan satu, dia khayal banyak. Maka agama Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita kenal Allah senang, bukan dengan cara kita khayal. Tuhan macam nak duduk. Tuhan aku mata dia macam tu, dia kening dia terangkat sikit. Dan mulut dia cantik je. Gigi dia tak ada langsung. Sampai kita berlukir jadi tokoh.
Lukis pasal dia terlalu lukis macam mana nak sembah dekat Tuhan. Dan ni punca lah daripada pasal tu. Nampak kadang-kadang nampak Tok Kong gigi tak sini ya. Dia bayangkan Tok Kong dia, ya Allah Tuhan dia, ada Tok Kong dah nak rengau orang pada semua Tuhan dia terbayang jahat belakang. Tak ada sekok pun Tuhan dia yang berjenis. Betul tak? Kan lidah tak sebut lah, okay, sambung kan. Rasionalitas fiktif atau fiction. Tak tahu lah fiction you ayatin semua all the merapu-merapuan, pandangan-pandangan khurafat daripada semua ni kita tengok dia terlalu sangat menggunakan benda otak kepala. Ini macam kumpulan terlalu guna otak. Khayal yang tu yang ni buat andaian itu ni semua bawa kepada khurafat tentang hal-hal yang ghaib. Yang dia pun tak nampak Tuhan macam mana, dia pun tak nampak burung borak kan? Burung borak, hadis Nabi pun kata di antara kuda dengan apa dia kata kuda dengan kalder kan? Dia pun barol ke buatlah macam tu. Terbang. Bila masa nampak dia macam tu? Kita lukis saja barang borak Isra Mi'raj, kita bagi tahu pula dia beri berdosa. Hang tengok dah, hang gambar dah, Nabi bagi tahu antara dua tu. Dan kita tak pernah nampak dengan mata kepala sendiri. Jangan kita buat andaian. Dia naik duduk macam tu. Nampak tak? Kita dah bawa kepada perma ilmu ni, ilmu falsafah, filosofi, nampak tak? Dia yang melingkupkan nampak borak besar macam tu. Kita pun tak tahu besar macam mana. Kita tak tahu dah. Siapa di kalangan sahabat Nabi pun tak nampak benda tu, tak ada siapa pun yang buat khayalan kecuali pok-pok macam ni semua. Yang sambung. Yang ketiga dah sampai dah pok jerang. Okey, cerita. Dah sampai dah. Sampai dah. Ya. Okey, tajuk ni menarik sangat-sangat. Okey, ya, okey. Istilah ini dipakai oleh sebahagian kaum sufi. Okey, sufi. Filosof, orientalis serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Pasal tu, puak-puak sufi ni selalu kita tengok dia dengan orientalis ataupun fahaman yang sederhana Islam ni orang boleh terima depa. Pasal tu ke semua puak sufi masuk di Malaysia kita benarkan permit masuk. Pasal dia tak ada benda larangan. Dia benda dia ambil satu gendang ding 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 ding. Hayya 'ala salah. Tiap hari ada. Nampak tak? Dia tak ada usul macam macam nak cegah kemungkaran ke. Kita tengok macam tempat macam Habibi, tempat dia duk berlaku. Tempat dia Habibi dia Yaman kan. Tempat dia duk berlaku macam-macam. Tempat dia macam-macam duk berlaku, dia sanggup pusi merata lagi duk berzikir. Hang balik dia betul tempat. Betul tak? Tempat dia macam-macam dia berlaku pembunuhan, makanan tak cukup, itu tak cukup. Tiba-tiba hang duduk dalam satu hotel yang mewah kat sini. Tapi pusing, ya Allah tempat nampak tak? Tempat dia orang perlu lagi hang balik bagi khidmat pembentuk masyarakat lagi bagus daripada ada pusing merata ni, ada gendang-gendang ni semua ni sekarang ada bau ustazah semua nak berzikir jaga hang kan. Tengok ni. Okey, kita sambung. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah kerana merupakan penamaan yang baru lagi diada-adakan. Ya. Di dalamnya terkandung igawan kaum sufi. Ya. Klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah. Contohnya kita dengar ada sahabat kata apa? Ada seorang syekh daripada Yaman akan datang sini bila dia dapat mimpi. Ini anak murid dia beritahu. Guru dia mimpi, nak pergi Malaysia. Baru dia main. Berarti dia main Malaysia ni bukan dia main saja-saja. Dia dapat mimpi dulu dia main. Maka orang Malaysia kata rasa betul Allah mimpikan dia suruh main di sini. Allah suruh dia main sini. Yo. Ada faham ke? Tengok ya Allah ni semua penuh khayalan dia, khurafat dia pak. Sampai tahap tu ya Allah Tuhan. Ada pula katakan bila ada pusing tahu tiba-tiba Nabi keluar tangan betul ni. Nabi pegang aku dengan tangan Nabi pegang. Nabi kata nak bagi tahu kat hang sambung kelas zikir ni. Seolah-olah Nabi mati, Nabi tak sempurna lagi syariat, Nabi pelepah dekat syariat. Nampak tak? Pasal tu orang awam yang biasa ni awaslah. Jaga diri, jaga semayang, jaga kuliah-kuliah biasa, dengan terlibat dengan kumpulan-kumpulan macam ni semua. Jaga sangat-sangat jaga. Baik, sambung. Penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Ya, awal Islam kita belum kenal lagi apa itu sufi. Okey. Penamaan ini terkenal atau ada setelah itu
atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Nampak tak? Okey, kita ambil 3 doktor bagi pendapat ini, doktor yang masyhur. Kita ambil 3 doktor yang bagi pendapat tentang sufi. Okey, ini bukan pendapat ustaz. Sama-sama kita tengok. Kita tengok. Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Kita akan dibentangkan oleh 3 profesor akan bentang kita kerja siapakah sufi yang sebenarnya. Ya. Dr. Syabil Qaimah memberi komentar dalam kitabnya As-Syufiyah Mutaqaddan wa Maslakan. Jelas bahawa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan Dia para kata maksudnya pendeta jalan-jalan Nasrani. sufi yang nak tunjuk kita. Okey. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba. Okey, dengar sini kita baca pelan-pelan Datuk. Kita kena bagi baca pelan-pelan. Maksud dia kata kat sini jelas bahawa tasawuf dia kata yang sebenarnya dipengaruhi oleh kehidupan pendeta Nasrani. Bila orang-orang Nasrani, bila mana nak beribadat dengan Allah Ta'ala je, tak boleh kahwin, tak boleh ni, tak boleh pergi mana-mana, kena pakai macam ni, tak boleh terlalu sosial, tak boleh nampak dah. Itu nampak dia budaya ni semua datang daripada Nasrani. Sedangkan Islam suruh kita duduk di bumi yang nyata, pergilah di mana saja. Nampak tak? Dia tak sekat kata. Kahwin pun boleh. Nabi kata aku kahwin, aku kahwin, aku juga terlibat dengan jual beli, aku juga terlibat di mana-mana, aku juga terlibat ada keluarga, semua ada. Nampak tak? Menunjukkan bahawa Islam dia benarkan semua. Tapi bila mana kita kata main satu tahap apa nama kita dah tak boleh pergi mana dah, kita kena satu tempat semua, nampak tak? Ni unsur-unsur ni sama dengan pasal tu tuan apa nama doktor ni bagi tahu kat kita bahawa ini adalah cara macam pendeta orang Nasrani. Sambung. Berdiam di biara-biara. Mereka suka dia memakai pakaian. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba. Okey, baik. Maksud dia perkataan sufi kalau ikut dalam bahasa Arab dia main daripada perkataan suf. Suf ni dia tak suka pakaian macam ni semua. Pakaian yang macam-macam goni. Tahu tak goni? Tahu goni beras. Mesti ada goni. Goni beras tu dia pakai pakaian tu. Tunjukkan apa nama goni tu pegang. Suf dia pakai. Nampak tak? Maka dia kata kat sini pakaian apa nama bulu kambing biri-biri. Dia dipakai macam tu ya Allah. Tunjukkan apa nama merendah diri yang duduk di muka Allah Taala. Tak mau nak berlebihan tak nak. Okey, sambung. Dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Tengok, faham tak ni? Menunjukkan kita tak boleh bila kita dapat sejak agama. Kita dapat sejak agama, kita duduk sendiri, kita tak mau nak campur dengan tak boleh. Pasal Allah bagi dekat Nabi Allah Ibrahim, dia faham agama, dia tak boleh duduk seorang di rumah, dia kena keluar kena betul. Allah bagi dekat Nuh, kena keluar kena betul. Allah bagi dekat Hud, kena keluar betul. Depa ni tak duduk sendiri depa. Nampak tak? Depa tak duduk bermunajat betul ke dia malahkan apa yang depa tahu, depa kongsi dengan orang, depa campur dengan orang lain semua. Maka Islam tidak membenarkan. Depa merendahkan diri depa, duduk terkurung, tak mau campur dengan orang. Islam yang depa dapat tak kongsi dengan orang lain. Ini cara kaedah yang salah. Sebab semua Nabi-Nabi Allah bagi dekat-dekat depa agama, semua depa keluar jumpa dengan manusia. Depa duduk dengan manusia, Islam manusia. Nabi Allah Nuh, satu-satunya Nabi dan Rasul yang pertama 950 tahun selalu sembah dengan manusia. Manusia bila mana dia sembah dengan manusia, manusia ambil tutup telinga. Dia sembah lagi, bila tutup, depa tutup macam ni. Dia sembah lagi macam mana? Quran cerita dekat kita. Dia ambil Nabi Nuh duk sembah agama, ambil dulu tutup. Lepas tu ambil bila tutup pula ni, masih lagi sembah. Dengan arti kata, agama yang Allah bagi dekat Nabi Nuh bukan dia pergi duduk, dia dapat agama dia pergi duduk di gua. Dapat agama dia berzikir, dapat agama dia sendiri dia. Dia betul diri dia. Dalam masa sama dapat agama, dia berjumpa dengan orang, betul dengan orang. Maka berlawanan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Nampak tak? Okey, sambung. Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir ni salah seorang kita tengok pengarang dia yang terlalu pandai, cerdik dalam bidang tauhid. Orang suka baca kitab dia jelas dan faham. Okey, tengok apa dia kata berkata. Wafat pada tahun 1407 Hijrah. Berkata di dalam bukunya At-Tasawuf Al-Mansha wal Masyadir, apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang ajaran sufi yang pertama dan terakhir, yang mula-mula sekali, yang terakhir sekali, kita tengok okey, serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab sufi, baik yang lama maupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbezaan yang jauh antara sufi
dengan ajaran Al-Quran As-Sunnah. Kadang-kadang mereka ni bagus, mereka nak ikut Al-Quran dan Sunnah, tapi terpesong daripada Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. Memang Allah suruh jaga mulut, jaga jaga diri, pakaian yang rendah. Memang itu semua digalakkan. Tapi macam mereka kalau boleh ikut cara sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Okey. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit sufi di dalam perjalanan hidup Nabi. Nabi SAW tak macam tu juga. Kalau Nabi macam tu, Nabi duduk sendiri dia. Tapi Nabi walaupun duduk dalam sendiri dia, tetap Nabi jalankan dakwah dia. Dakwah dari rumah Arqam bin Abi Arqam. Nabi macam mana pun Nabi nak keluar juga semai depan Kaabah, kena buka, nak menunjukkan dia tak bersendirian. Dia bersama-sama dengan sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Dan para sahabat beliau yang mereka adalah sebaik-baik pilihan Allah dari para hamba-Nya setelah para nabi dan rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahawa ajaran tasawuf diambil dari para pendeta Kristian. Daripada tuan ni kita cara-cara orang, cara-cara tasawuf hari ni nampak macam Kristian daripada Brahmana, Hindu, Yahudi serta kezuhudan Buddha. Konsep Ash-Shu'ubi di Iran yang Ash-Shu'ubiyah di Iran, puak-puak Syu'ubiyah ni memang tak campur dengan orang. Yang merupakan majusi di period awal kaum Sufi. Ghanusiyah Yunaniyah dan pemikiran Platoisme yang dilakukan oleh orang yang Sufi belakang. Orang Sufi kebelakangan kita lawan dia. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Syekh Abdul Rahman Al-Wakil berkata di dalam kitabnya Masyara'ut Tasyawuf, sesungguhnya tasyawuf itu adalah tipuan paling hina dan tercela. Syaitan telah membuat hamba Allah tertipu dengannya dan memerangi Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya tasawuf adalah kedok majusi agar ia terlihat sebagai seorang yang ahli ibadah. Bahkan juga kedok semua musuh agama Islam ini. Bila diteliti lebih mendalam, akan ditemui bahawa di dalam ajaran Sufi terdapat ajaran Brahmanisme, Buddhisme, Zoroasterisme, Platoisme, Yahudi, Nasrani dan Paganisme. Faham tak tu? InsyaAllah kalau kita kita masuk di bab nanti Sufi, dia akan lanjutkan lagi. Apa dia macam mana. Jadi sebenarnya kita tengok, kita kalau nak ikut cara Sufi, ikut cara cara Nabi dan sahabat, macam mana merendah diri Rasulullah, macam mana kehidupan Nabi SAW. Kadang-kadang kita kata kehidupan kita Sufi, merokok tak boleh pisah lagi. Sufi macam mana? Orang Sufi ni dia berzikir mulut, mulut dia sentiasa sedap dengan zikir. Tapi anda merokok dan benda makruh, malaikat tak akan dengar mulut dia berbau dalam keadaan ni, kecuali bau kanak-kanak puasa saja. Tapi kalau dia isap rokok dan berzikir, macam mana? Dan situ pun kita tengok macam punya kedudukan Sufi dia, kan? Ada kita boleh nampak jelas. Kalau nak ikut cara Sufi, ikut cara Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia. Baik. Ilahiyat, teologi. Yang keempat, faham kan? Menunjukkan ada sekarang ni ada 4 fahaman yang termasuk dalam bab akidah. Pasal tu orang mengatakan sesiapa yang tidak ada jiwa Sufi, maka dia adalah sesat. Kan? Pasal dia menganggap bahawa Sufi itu adalah akidah. Fahaman kita mesti hidup dengan cara Sufi, bahawa akidah kita betul. Rupa-rupanya bila kita mengaji hari ini, ada 4, setakat ni ada 4. Yang pertama pada ilmu kalam. Kita tak disyurkan kenal Allah Ta'ala dengan cara ilmu kalam. Yang kedua, ilmu falsafah. Yang ketiga, tasawuf. Yang keempatnya bernama ilahiyah. Ilahiyah menunjukkan apa? Ilahiyah adalah sifat-sifat Allah. Tak perlu kita pergi korek, pergi kaji bernama sifat-sifat Allah Ta'ala. Okey, tengok profesor kita. Ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Dia sambung falsafah dengan dia duduk kaji ilahiyat tentang Allah Ta'ala. Allah ni macam mana? Okey. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakallimin pakai ilmu ni. Para filosof. Dia gabung ilahiyat ni, digabung 3. Siapa dia gabung 3? Dia gabung siapa dia? Ilmu kalam, falsafah dengan ilahiyat jadi satu. You understand? Dia tak masuk Sufi. Nampak tak? Dia pandai 3 golongan. Ilmu kalam pun termasuk dalam ni, ilmu falsafah termasuk, dia akan terbentuk ilahiyah. Ilahiyah maksudnya mencari siapakah Tuhan yang sebenar. Mari kita kaji Tuhan kita. Buang masa kaji Tuhan kita, kita cuma beriman. Aku beriman dengan Tuhan yang menjadikan aku stop.
Faham tak? Kita tak perlu cakap macam mana Tuhan duduk. Kalau Tuhan duduk di atas, kalau dia Tuhan jatuh lah macam mana? Hang tu suruh fikir hang jatuh tu macam mana? Rugi duk fikir kalau lah Tuhan turun-turun tiba-tiba jatuh macam mana? Kalau dia jatuh seorang-seorang, dia tu seorang. Kalau dia jatuh tak ada ganti dia. Lepas tak ada Tuhan. Hang duk fikir pula neraka pula, nama neraka Jahannam. Menunjukkan neraka tu lama dah lingkup dah. Berarti esok ni kita mati pun tak ada dosa dah. Neraka tu dah lingkup. Kau sok faham ampun. Ada faham? Oh ya Allah, ni semua ya Allah Tuhan. Puak-puak yang memang pelingkup dah duk cari sampai sifat Allah Ta'ala ya. Sambung. Masa tu dia kata gabungan dengan apa mutakallimin dengan para filosof, ya. para orientalis dan para pengikut. Ya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh dipakai. Ya. Kerana yang mereka maksud adalah falsafah kaum filosof. Ya. Dan penjelasan kaum mutakallimin tentang Allah menurut persepsi mereka. Nampak tak? Itu bagi pendapat dia betul. Macam ni, macam ni. Dia kata, kalau pasal tu kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Sahih Bukhari mengatakan di tengah malam Allah turun. Allah sendiri kata dalam hadis Imam Bukhari Allah turun di tengah malam. Maka kita beriman Allah turun di tengah malam. Maka kita kata kalau Allah turun macam tu ibarat macam Allah macam apa nama? Macam ulama tanya. Orang jahil tanya. Pertamanya seorang budak bertanya kat Nabi, ya Rasulullah, di mana Allah? Allah kata fis sama. Nabi budak datang tanya kat Nabi, Nabi kata di atas langit. Maka ada pendapat mengatakan kalau kita kata Allah di atas langit, Allah bertempat. Bila Allah bertempat, Allah sama dengan makhluk, dia jadi kufur. Persoalannya Nabi bagi jawapan. Takkan Nabi jawab satu jawapan yang kufur? Nabi bagi jawapan. Budak bertanya dekat Nabi, Allah di mana? Nabi kata Allah atas langit. Bila kita kata kalau kita ambil nas tu, kita seolah-olah kita samakan Allah dengan makhluk bertempat. Allah perlu ke tempat, kita makhluk perlu ke tempat, sama, maka hukum dia kufur. Oh, berarti Nabi keluarkan fatwa tu, Nabi kufur satu. Yang keduanya Allah sendiri kata aku turun di suflai, aku turun. Maka ada ulama Ustaz Ibn Taimiyah kata Allah turun ibarat macam turun macam member ni kan, di khutbah turun istilah turun. Maka bila kita turun macam tu, turun dia sama dengan makhluk, maka hukum dia kufur. Sebab hadis abang mereka kita Allah turun di suflai, kita cuma beriman saja. Nampak tak? Kita tak perlu nak mengkaji Allah turun ni macam mana, Allah turun di bumi ke Allah turun ke mana. Kalau Allah turun ke Malaysia, Allah tak turun ke mana lain, itu hak dia. Nampak tak? Bila mana Allah kata Allah turun, maka tak perlu kita kaji. Menunjukkan puak-puak ni mengkaji mengikut otak dia, maka jadi lingkup. Nama dia apa nama? Ilahiyah, mencari tentang Allah Ta'ala. Baik, yang akhir sekali, kita nak pergi akhir sekali. Tengok, yang last sekali akidah orang yang beriman dengan apa? Apa yang berlaku di alam ini sifat semula jadi. Contohnya kita tengok apa yang berlaku tsunami berlaku kerana geografi dia, tidak akan ada kaitan dengan Tuhan dia. Ini masalahnya tanah tu teruntur sikit, dia pusing lah. Tidak ada dengan kuasa Tuhan. Ada faham? Pasal Malaysia tak kena tsunami, pasal garisan tak ada. Kita tengok negara-negara tanah Arab dulu, yang kita tengok berlakunya banjir, tsunami yang paling besar sekali di mana? Di tempat Nabi Allah Nuh, negara Hud. Lintang berkenaan gempa bumi pun tak ada. Pasal apa gempa bumi boleh berlaku kat situ? Di mana hujah kita mengatakan pergerakan yang berlaku hari ini semua dengan geografi, meteorologi, apakah semua tu ada faham? Menunjukkan orang ni beriman dengan semula jadi, benda ni berlaku semula jadi, tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Mari kita baca yang last sekali, menunjukkan kekuatan di sebalik alam, dia kata. Nampak tak? Orang ni beriman dengan akidah dia, akidah falsafah dia kata kedudukan hari ini bumi akan berlaku macam ni. Ini memang semula jadi, tidak ada kekuatan dia. Kalau Tuhan nak bagi pun dia takkan jadi. Memang geografi dia boleh sampai lagi. Oleh sebab tu kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan azab malapetaka macam-macam turun di tanah Arab dulu, betul tak? Sedangkan tanah Arab tidak ada garisan lintang, gempa bumi, gempa-gempa, tak gempa-gempa, semua tak ada. Tapi ke semua tempat tu berlaku. Nampak tak? Ke semua tempat tu berlaku. Dan jangan kita kata bahawa di Malaysia ni kita selamat pasal garisan kita jauh daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa? Yang ni akidah, nama dia akidah makhluk perosak. Okey, sambung. Sebutan ini dipakai oleh para filosof dan para penulis barat serta orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai kerana hanya berdasarkan kepada pemikiran manusia semata dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anut sebagai keyakinan, sekalipun hal itu palsu atau tidak mempunyai dasar atau dalil akli atau akal ataupun nakli wahyu Allah Ta'ala. Akli, akal maupun nakli daripada wahyu Allah Ta'ala. Sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang benar, sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang benar, sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang tepat, yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebut tadi, 7 tadi, yang bersumberkan ke semua 7 tadi, bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih serta ijma' salafus salih. InsyaAllah kita akan sambung kalau ada masa lagi minggu akan datang. Definisi salaf, apa dimaksudkan dengan salaf? Bila kita sebut salaf, kita akan sambung salaf ni memang menarik, jangan tak datang. Dan apa dia pula definisi Ahlussunnah wal Jamaah? Kita nak apa maksud Ahlussunnah wal Jamaah? Adakah Quran sebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah? Kita nak tengok. Sebenarnya Quran dah sebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama tafsir bawa tafsir-tafsiran. Contohnya tafsir-tafsir Ibnu Katsir yang mentafsirkan ayat ini sendiri adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bila ditanya, apa maksud Ahlussunnah wal Jamaah? Nampak Abdullah bin Abbas sendiri yang maksudkan Al-Sunnah Jumu'ah tu, dia mentafsirkan pada ayat Quran. Kita tengok macam mana ayat Quran tersebut dan dia mentafsirkan. Pasal dalam ramai sahabat Nabi yang tahu selok belok berkenaan Al-Quran, tak lain dan tak bukan adalah Abdullah bin Abbas. Kita akan dengar 2 perbahasan pada minggu akan datang. Yang pertamanya, siapakah salaf? Akidah salaf, kita kena ikut akidah salaf. Siapa dia? Pasal Nabi sebut, Nabi kata apa nama? Nabi sendiri sebut, kita khairun nas Kharni, Nabi kita sebaik-baik manusia dalam apa nama? Zaman aku, summa alladhina yalumunahum, summa alladhina yalumunahum, menunjukkan Nabi kita sebaik-baik agama, akidah pada masa tu aku, lepas tu siapa dia? Sahabat aku, lepas tu tabi'in dan tabi'in. Kita akan tengok hadis ni yang dikatakan ashabus salaf, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Dan kita nak tengok juga perkataan Ahlussunnah wal Jamaah ni, adakah ada dalam tafsiran Quran? Siapa yang mentafsirkan dia? Yang mentafsirkan dia mula-mula ialah Abdullah bin Abbas. Tunggu dan lihat dalam buku yang kita beli ni. Boleh tak? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan surah Al-Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.